Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, hari ni kita kelas sains. Okey, sebelum cikgu pergi pada topik baru kita hari ni, topik yang awak dah tahu, cikgu dah tunjukkan dekat link Google Meet tu. Okey, so cikgu nak tunjukkan soalan yang awak buat hari tu untuk checkpoint sains dan matematik. Betul tak? Awak kena buat sains dengan matematik. Okey, sains dan matematik berpisah tiada. Okey, awak pun tahu kan? Okey, so apa yang awak belajar, awak jawab hari tu 10 soalan yang simple kan? Okey, so dia ada soalan subjektif tak? Objektif pun kan? Cikgu print, semua subjektif. Tapi nanti kita ada dalam 4 checkpoint ke 5. Okey, checkpoint ni macam merentah desa kan. Okey, tapi dekat sini jabatan nak tengok, cuma nak tengok kita punya, awak punya perkembangan ilmu sains. Okey, setelah belajar kan kita tak ada exam semua kan. Okay, so dia nak tengok sahaja. Okay, so jawablah betul-betul juga supaya, sebab benda ni bukan anda cikgu saja. Setiap minggu yang cikgu bagi form tu adalah untuk cikgu tahu awak punya tahap macam mana. Tapi yang ini jabatan punya data. Cikgu tak ada data itu. Awak dapat berapa markah cikgu tak tahu. Okay, boleh tahu dengan awak tekan yang submit kopi tu. Tu cikgu boleh tahulah maka awak dapat berapa. Okey, tapi yang cikgu dapat hari 22 orang je. Sepatutnya cikgu ada 37 orang. Okey, dalam 22 je. Okey, sebab ada yang dah tak klik pun yang respon tu kan. Lepas tu tak letak email cikgu. Okey, sorry lah sebab cikgu terpaksa bagi spam dekat 3C, walaupun 3C tak catat aja apa-apa pun. Kan, okay? Tapi cikgu terpaksa bagi mesej spam tu sebab apa? Sebab 3J ni degil. Okay, dia letak juga nama email dia. Okay, so sorry Okay, so ini soalan-soalan yang ni ada 13 soalan ke 10 13 Okay, so awak jawab saya rasa tak sampai pun 30 minit 15 minit kan? Betul tak Ainul? Ainul angkat tangan tadi. Ainul jawab berapa minit? 2 minit? Kan tak sampai pun 2 minit, sekejap kan? Objektif. Okay, jom kita tengok soalan pertama. Okay, so seharimau dan kucing, okay, rumah tergolong dalam keluarga yang sama. Walau bagaimanapun saiz mereka adalah berbeza. Betul. Apakah yang menyebabkan perbezaan tersebut? Okay, dapat soalan dia. Soalan dia memang tak ada dalam silibus, tapi dia tanya kenapa kan? Okay, kenapa? Tapi awak dah tahu, betul tak? Awak dah tahu dia mamalia, semualah. Okay, so apa yang menyebabkan dia berbeza? Okay, kita pun mamalia. Kenapa kita tak sama macam kucing? Ada bulu-bulu semua, ada ekor. Kan? So mamalia pun dia ada punya apa? Dia punya kategori-kategori dia. So sekarang ni apa dia punya jawapan? Siapa boleh bagi tahu? Okay, type. Kalau nak cakap lagi senang. Genetik, betul Azhar. Okey, lagi Putri Aisyah genetik. Okey, so siapa jawab genetik betul kan itu kan? Okey, next. Siapa yang salah kita betulkan kat sini sama-sama. Sebab cikgu kena bincangkan soalan ni. Cikgu kena bincangkan. Okey, soalan kedua. Saintis berpendapat bahawa ikan dolphin dan ikan paus berevolusi dari leluhur yang sama. Dahsyat kan bahasa dia. Okey, apakah bukti yang menyokong hipotesis ini? Okay, so ikan berevolusi dari leluhur yang sama tu daripada apa leluhur apa dalam bahasa Inggeris ni, cikgu pun lupa nak tengok. Nanti cikgu cari lah leluhur. Lupa lah bahasa Inggeris ni. Okay, so apa jawapan dia kat sini? Okay, dia daripada genetik yang sama ke? Bukan genetik. Dia tengok dia punya ni sama. Ikan paus dengan dolphin. Okay. So apa yang dia punya sama, apa yang dia punya rule yang dalam kehidupan dia yang sama. Okay. So yang jawapan dia apa? Siapa boleh jawab? Siapa yang betul dari tu? Ingat. Anatomi yang serupa. Okay, betul. Anatomi tu apa? Anatomi tu bahagian dalam. Okay.
bahagian dalam dia. Okay, so anatomi manusia. So kita buat macam kerata rentas kan, apa yang berada dalam badan manusia. Kalau dolphin dengan ikan paus lebih kurang sama. Perut dia sama. Okay, lepas tu apa lagi? Dia punya usus ke, insang ke, itu anatomi lah. Okay, di dalam dia. Okay, nombor 3. Alamak, comelnya. Macam kucing saya lah. Tapi dia serigala. Musang. Okay. Kucing saya macam ni lah. Mana dia? Mana dia? Yang saya cerita tu. Dekat 3J. Kucing saya yang macam nak kata anjing bukan tapi kucing kan. Okay. So yang ini musim salji, apa dia punya jawapan? Pada musim panas bulunya menjadi gelap kepada coklat kemerahan. Apakah penyebab utama perubahan pada warna bulu musang tersebut? Tak ada. Dia mana tidur? Okay. So, apa jawapan ni? Macam mana dia boleh jadi warna keperangan? Gen. Okay. Ni ramai betul ni. Baguslah. Okay. Gen musang. Gen tu apa? Genetik jugalah. Okay. Genetik. Sel genetik. Duduk sana. Okay. Next. Apakah proses yang menyebabkan kepupusan kebanyakan spesies tumbuhan dan haiwan di bumi? Haiwan hidup di bumi. Okay. Apa yang menyebabkan dia pupus? Perubahan persekitaran. Apa ya? Awak pun dah tahu kita ada apa? Kita ada global warming, kita ada apa? Pencemaran, betul tak? So persekitaran kita sebenarnya. Okay, yang menyebabkan dia semakin pupus. Okay, mutasi gen tak. Okay, perbiakan yang terpilih tak. Okay, sebab perubahan persekitaran tu sifat manusia jugalah. Okay, termasuk sifat manusia. Okay, sepasangan kembar dilahirkan seorang lelaki, seorang perempuan. Pernyataan manakah yang benar mengenai campuran genetik mereka? Okay, ni soalan genetik ni, soalan biologi. Okay, soalan biologi. Saya besarkan sikit lah. Okay, anak lelaki dan anak perempuan mewarisi bahan genetik dari bapa sahaja. Okey, anak lelaki dan anak perempuan mewarisi yang kedua daripada ibu sahaja. Kedua-dua anak lelaki daripada bapa, anak perempuan daripada ibu sahaja. Okey, apa yang betul? Yang mana yang betul? Okey, kalau kita persenyawaan persenyawaan internal, dalaman kan? Betul tak? Okey, lepas tu kita berlakukan persenyawaan dalaman ni, kita ada ada gamet, betul tak? Ada gamet lelaki, ada gamet perempuan. Okey. So kalau ada gamet jantan, ada gamet betina, maksudnya genetik daripada kedua-dua parent. Okey, pandai. Okey, next. Seorang pekebun didapati bahawa stroberi yang telah membeku pada musim sejuk ada yang masih hidup. Manakah antara berikut yang menerangkan dengan baik mengapa stroberi tersebut masih boleh bertahan untuk hidup? Okey, dekat musim sejuk. Okay, musim sejuk kan? Okey, so apa jawapan dia? Dia mempunyai daun yang besar, melindungi buah. Betul ke? Okey, dia mempunyai variasi genetik menyebabkan dia boleh menahan cuaca sejuk. Satu. Okey, membiak dengan lebih cepat berbanding stroberi lain. Okey, warna stroberi lebih gelap dan mengekalkan suhunya berbanding stroberi lain. Ya ke? Okey, so jawapannya apa? Genetik itu tahan sejuk. Okey, variasi. Dia okey. Genetik untuk tahan sejuk. Okey, dia sebenarnya bukan yang menahan suhu sejuk dia, ini variasi dia. Okey, variasi genetik ni dia boleh berubah. Dia ada diri dia macam manusia kan, kita ada variasi. Okey, kita ada yang boleh gulung lidah, ada yang tak boleh gulung lidah. Ada thumbprint lain-lain, thumbprint kita lain-lain. Itu adalah variasi. Okey, so variasi genetik. So maksudnya strawberry yang masih hidup itu dia ada variasi genetik dia sendiri. Berbanding dengan strawberry yang lain. Okey, so jawapannya sebenarnya keyword dia variasi genetik dia yang lain. Okey, soalan nombor 7. Manakah yang terbaik membolehkan spesies bertahan untuk hidup apabila persekitaran berubah? Okey, so apa jawapannya?
apabila persekitaran berubah, apa yang manakah terbaik bolehkan spesies bertahan. Okey, apa yang menyebabkan dia boleh bertahan untuk hidup? Kepelbagaian genetik. Bagus Fatin. Laju. Okey. So, kepelbagaian genetik dia. Okey. So, maksudnya spesies-spesies ni dia ada berbagai genetik. Okey, dia ada berbagai genetik. Macam cikgu cakap, mamalia. Mamalia ada banyak-banyak genetik. Genetik manusia. Manusia pun genetik dia banyak. Betul tak? Manusia pun genetik dia banyak. Sebab tu lah kita lain kulit, lain rambut. Okey. So genetik ni sangat detail lah. Okay, sangat detail. Okay. Yang awak belajar masa form tu apa? Kumpulan besar, betul tak? Mamalia, reptilia, amphibia. Dalam mamalia, dalam reptilia tu ada genetik-genetik dia. Itu. Dia lebih kecil. Okay, dia pecahan dia lebih kecil. Okay, soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Gambar dulu nanti nak buat dokumentasi. Sudah bincang kan? Okay. Okey, soalan nombor 8. Malaria merupakan penyakit apa? Yang biasa jumpa di kerajaan negara. Apakah yang menyebabkan penyakit ini? Okey, dah belajar masa form 2. Virus, bakteria, fungi, ulatlah, parasit. Apa dia malaria? Malaria ni apa? Parasit. Okey, betul. Okey, kalau coronavirus. Kalau corona, COVID-19 dah bagi tahu pula virus kan. Okey, kalau kencing tikus. Kencing tikus apa? Fatin jawab untuk kencing tikus Bakteria. Okey, kalau apa lagi Influenza. Virus. Pandai. Okay. So virus ni selalunya kita akan menolak dia dengan dengan vaksin. Okay, tu semua tu virus lah. Okay. Bakteria ni kita boleh mati kan dia. Okay. Tapi virus ni kita kena ada satu kaedah lain. Dia lagi power kan. Okay, dia lagi power. Okay. So nombor dah habis. Malaria dah. Okey. Bagaimanakah keadaan penyakit berjangkit boleh dikurangkan secara mendadak? Ini macam apa? Macam sekarang situasi kita. Betul tak? Ambil ubat ke? Menghalang penyebaran, memakai pakaian bersih, mengamalkan kebersihan gigi. Nombor 1. Menghalang penyebaran. Okey, yang kita buat sekarang. Betul tak? Okey, sebab penyakit berjangkit ni tak boleh pakai ubat. Okey, tak boleh pakai ubat. Kita makan ubat, lepas tu kita boleh menjangkiti orang lain. Macam tu. Okey, so apa yang kita buat, jangan bercampur dengan orang lain. Apa lagi penyakit berjangkit yang kita tahu? Contohnya sesama kan? Okey, sesama. Okey, nombor 10. Apakah yang terlibat dalam menghasilkan organisma termodifikasi secara genetik? Dia berubahlah. Modifikasi ni, kita modify dia punya genetik. Okay? Kita modify. Modify tahu kan? Mengubah suai. Okay? Diubah suai secara genetik. Okay. So, apa yang terlibat? Okay, menggunakan apa? Bioteknologi. Okay, selalunya biotech ni lah yang akan kita modify. Contohnya macam mana kita nak jadikan korang kata pokok durian kahwin. Apa lagi? Banyaklah kan harum manis tu kan. Harum manis tu macam mana dapat harum manis? Okay. So dia bukannya tiba-tiba dia ada buah harum manis tu. Sebab dia combine genetik tau. So dapatlah buah mangga yang besar. Dah lah besar. Sedap lah tu. Macam tu. Okay, so more to bioteknologi. Okay, kalau modified ni. Okay, modified teknologi. Okay, nombor 11. Yang manakah berikut yang melindungi badan manusia dengan keimunan jangka masa yang panjang? Jangka masa yang panjang. Bagus kan soalan ni. Okay, ni soalan form 2. Tak?
Belajar masa form 2. Okay, yang mana satu? Vaksin. So awak dah memang dah terror dah buat vaksin, betul tak? Okay, antibiotik sekejap. Okay, dia naik, lepas tu dia turun balik. Okay, vaksin dia naik, lepas tu dia akan dia akan jadi malar macam tu. Okay, graf dia. Okay. Lagi, mengapakah doktor menyarankan orang awam untuk mendapatkan suntikan vaksin sesama setiap tahun? Kenapa? Okey, bermutasi. Tengok, awak dah terror dah. Sebab kita ada pengalaman, tengah ada pengalaman. Sebab virus ada bermutasi. Bermutasi maksudnya dia kan ada variant. Nampak kan? Sekarang kan? Dia dah ada dalam badan manusia. So bila dia combine dengan badan manusia tu, mungkin kita ni, bila dia combine dengan kita, dia jadi satu virus yang baru. Mungkin dia dah dapat, mungkin dia lagi lemah ataupun mungkin dia lagi kuat. Dia antara dua. Okay, tak semestinya sekarang viral dia makin kuat kan. So mungkin orang yang dia masuk tu mengkuatkan dia lagi. Dia boleh antara dua. Okay, menjadikan dia lemah ataupun lebih kuat. Okay, next. Okay, bakteria yang memasuki badan akan dimusnahkan oleh sel jenis yang mana? Sel darah putih. Okay, sel darah putih. Kita tak ada sel ginjal untuk membina ginjal, sel paru-paru untuk membina paru-paru. Okay, so sel darah putih. Sel darah merah buat apa? Ingat tak? Cikgu ajar minggu lepas. Sel darah merah buat apa? Cikgu ajar minggu lepas ni. Sel darah merah buat apa? Salah. Sel darah merah. Siapa nak jawab? Tak ada orang jawab pun. Sel darah merah, minggu apa? Minggu lepas cikgu, sel putih tu betul dah. Dia merah, merah. Dah betul dah tadi. Tapi cikgu tanya, apa fungsi sel darah merah? Yusha jawab. Mengangkut oksigen ke seluruh badan. Betul. Okay, itu function sel darah merah. Okay, dia combine. Dalam sel darah merah ada apa? Ini review balik. Hemoglobin. So, dia bergabung dengan oksigen. Jadi, hemoglobin. So, dia bawa pergi dekat sel. Lepas tu, dia terurai. Dia bagilah oksigen tu dekat sel. Okay, so ingat balik Okay, jangan lupa sayang oi. Okay. Mungkinlah terlupa. Okay, tapi bila cikgu dah bagi hint tu, takkan tak ingat langsung kan? So, kena ingat lah. Okay, next. Okay, kita pergi kepada, kita dah habis bincang Okay, so cikgu harap mungkinlah markah-markah awak saya tak tahu, okay. Tapi tak apa sebab saya kena tengok satu form, okay. Seorang punya form tu bagi semua tau, okay. So siapa punya markah tu saya kena tengok email tu satu. Tak sempat lagi cikgu nak buat, okay. So tak apa, okay. Tak kisahlah apa pun tapi awak belajar something, betul tak? Okay, tengok. Semua dapat, kalau tengok daripada jawapan awak ni tadi, semua macam dapat full mark. Betul tak? Okay. Tapi mungkin ada yang awak ingat jawapan dia, awak boleh jawab kat sini lah. Nampak? Okay. So, baguslah. Okay, bagus. Cuma, tak boleh buat banyak kali je yang ini. Okay. Yang cikgu bagi tak apa. Yang jabatan tu, yang nama dia checkpoint tu, jangan buat banyak kali. Okay, sebab nanti ganggu data hantar ke jabatan. Okay. Nanti dia kata sekolah ni ramainya Muhammad Faris. Kan? Faris ya? Banyak sangat. Faris ada hari ni? Faris? Adakah? Tak ada? Haziq ada? Bismillah. Saya faham hari Jumaat kadang-kadang dah habis data kan? Okay, so tak apa. Saya faham. Nanti cikgu bagi cikgu baru sempat untuk fizik je buat link YouTube tu. Cikgu bagi slide pun boleh kan? Okay, jom kita tengok. Okay, jom kita tengok. Ada message. Okay,
Dengan student Mami lah dalam ni. Anak cikgu tanya, Ami cakap dengan siapa? Okay. Okay. So awak tolonglah bercakap dengan saya. Nanti jadi kat saya cakap seorang-seorang. Kesian kan? Mami dia cakap seorang-seorang. Okay. So hari ni kita masuk. Okay. Tu dah habis tutorial. Okay. Sekejap je tutorial. Okay. Kita dah masuk bahagian tutorial. Saya terbalikkan lah Okay. Tadi patutnya tutorial last. Next. Okay. Belajar dulu. Okay. Tapi saya nak settlekan yang dulu. Okay. Kita baru masuk belajar. Okay. PDP. Okay, so hari ni kita masuk adaptasi dalam sistem respirasi. So kita belajar adaptasi 3 haiwan, kategori haiwan ini serangga. Okay, serangga. Serangga ni diwakili oleh belalang, 4 belalang ni lah. Okay, yang kedua ikan. Okay, diwakili oleh ikan, grup ikan. Next, diwakili oleh katak. Okay, sebenarnya ada je binatang lain yang sama ciri-ciri dia dengan katak. Okay, tapi kita pilih katak lah senang. Okay, ya, senang. Ikan pun samalah, kita pilih ikan. Okay, nak pilih haiwan yang berinsang yang lain kan tak familiar pula kan. Okay, so ini yang kita tengok. Okay, so apa kita punya standard pembelajaran pada hari ini? Okay, sekejap ni. Kita dah ambil gambar tu ya, okay dah. Kita punya standard pembelajaran pada hari ini. Okay, mewajarkan bagaimana sistem respirasi, mewajarkan bagaimana sistem respirasi beradaptasi dalam situasi yang berbeza. Adaptasi ni apa? Okay, adaptasi ni sebenarnya bila kita diorang ni, okay, bila kita bernafas kan macam biasa, okay. So bila kita pergi tempat yang macam tekanan rendah ke tekanan tinggi, apa yang jadi pada kita punya paru-paru? Okay, so apakah badan kita buat untuk menyelesaikan masalah pernafasan kita? Itu adaptasi maksudnya. Itu ada adaptasi. Okay, so kita tengok sistem respirasi dalam persekitaran yang beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza-beza. Okay, dalam persekitaran yang berbeza. Okay, struktur respirasi kebanyakan organisma termasuk manusia mempunyai 3 ciri. Apa yang diadaptasikan? Okay, yang pertama, permukaan struktur. Okay, nampak kita hari tu kan, cikgu dah bincang, apakah adaptasi untuk meningkatkan kadar oksigen dalam badan kita, betul tak? Alveolus tu apa dia punya ciri-ciri? So ini salah satu. Okay, permukaan struktur alveolus yang lembab. Okay, lagi. Okay, yang ni manusia punya. Okay, manusia dan sebahagian organisma lain lah. Okay, lepas tu struktur respirasi dinding kapilari yang setebal satu sel. Ni memang macam manusia punya lah. Okay, selalunya mamalia. Bila mamalia tu sama lah lebih kurang sebab paru-paru kan. Luas permukaan. Okay, ni awak dah belajar last class. Hari Isnin. Bukan last week. Okay, hari Isnin. So yang ni adaptasi alveolus. Okay, sekarang kita nak tengok. Lambat okay. Sekarang kita nak tengok. Okay. Organisma yang berlainan. Okay, daripada kita. Okay, bukan yang mamalia. Okay, kalau kucing ke lebih kurang. Okay, kalau ayam pun lebih kurang. Dia burung, kategori burung dengan kategori mamalia sikit lebih kurang. Sebab apa? Kita bernafas dengan paru-paru. Okay, kita bernafas dengan paru-paru. Memang ada alveolus. Okay, so first kali kulit luar lembab yang diwakili oleh Encik Katak. Okay, insang yang diwakili oleh grup ini adalah Encik Ikan. Okay, trakea. Maksudnya depa ni, depa pula. Okay, maksudnya dia binatang semua ni, haiwan semua ni, dia tidak ada paru-paru. Okay, tidak ada paru. Dia tak bernafas melalui paru-paru. Itulah sebenarnya kategori dia. Okay, so apa yang dia buat? Okay, dia beradaptasi untuk menukarkan gas, oksigen. Dia memang semua perlukan oksigen. Betul tak? Semua perlukan oksigen. Benda hidup perlukan oksigen kecuali pokok. Pokok dia extraordinary, dia luar biasa. Dia perlukan karbon dioksida juga. Macam tu. Okay, so kulit luar lembab
Yang pertama, insang dan trachea. Ini kategori yang paling besar lah. Okay, yang dia dah stick kan. Okay, next. Kita tengok amphibia. Amphibia diwakili oleh encik katak. Okay, so encik katak ciri-ciri dia kulit luar lembab. Okay, so dia boleh hidup di darat dan di air. So, okay, mula-mula dekat air guna insang. Dekat darat guna paru-paru. Dekat darat pun boleh guna kulit luar lembab. Okay, nampak tak? Okay, sebab amphibia ni dia ada dua lah. Dia ada paru-paru, dia boleh menafas melalui paru-paru dan kulit luar lembab. Tapi paru-paru dia tidaklah complicated kita. Okay, saya pernah belah katak dulu masa belajar. Okay, kita belah katak, tengok paru-paru dia alah, macam belon yang nipis je. Okay, awak cucuk dengan pin pun habis, meletup dah. Okay, bukan meletup lah, dia kempis macam tu. Okay, so sebab kita pengsan kan katak tu, kita pengsan dengan katak tu, kita belah tau. Macam operation, okay, jantung pun bergerak lagi. Okay, so kita pengsankan dia, kita belah, kita buka. Lepas tu, dia memang nampak lah kembang, kuncup, jantung, berdegup. So masa saya belajar dulu lah. So nanti kalau nak buat benda ni, ambil kelas sains. Okay, memang sampai sekarang ada belah katak lagi. Okay, so okay, ini paru-paru. Okay, yang ni kulit lembab. So nak nampak tiga kategori ni dia ada. Okay, tiga kategori ni dia ada. Okay, jom kita tengok okay, macam mana pertukaran gas si katak melalui paru-paru. Okay, so dalam modul awak ada tak benda ni? Okay, kalau tak ada, bolehlah buat cerita pasal katak. Contoh lah dalam buku nota tu kan. Okay, cerita pasal encik katak. Lukislah gambar katak ke, awak tekap ke gambar katak kat sini kan. Okay, kat sini paru-paru. Ciri-ciri apa? Apa step dia? Sebelah sini kulit lembab nanti. Kulit lembab. Dia yang paling besar paru-paru dengan kulit lembab lah. Insang tu kecil je. Okay, so yang paling major dia punya, yang paling penting paru-paru dengan kulit lembab. Apa beza dia? Buat macam tu kalau nak buat nota. Okay, boleh. Okay, yang tengah-tengah ni katak. Gambar katak ke, nak tulis katak ke, suka hati lah. Okay, so saya tahu kalau yang suka lukis tu, saya suka lukis. Ataupun kalau saya tak tahu lukis, kalau tak nak lukis, tekap je lah kan. Tekap je kat mana-mana atau potonglah gambar mana-mana. Macam Aisyah, dia suka buat nota. Saya rasa ramai je yang lain yang suka, Dugra pun pun suka juga. Okay, melukis-lukis. Ada kelas 3C, ada beberapa orang juga. Okay, yang suka tapi tak tunjuk kat cikgu. Yang kali tunjuk kat cikgu. Okay, tunjuk kat cikgu. Jangan malu. Okay, jangan malu tunjuk kat cikgu. Jangan malu tunjuk kat cikgu. Nanti cikgu bagi kat student lain. Tak apalah, contoh yang baik. Apa salahnya kan. Okay, cikgu nak bagi semangat. Okay. So next. Okay, so cikgu teruskan. Boleh? Tapi nak buat nota, ikut cara cikgu ni untuk awak nampak. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, paru-paru. Okay, tengok ikan pula. Katak ni dia ada glottis nama dia. Okay, glottis dekat sini. Kita ada apa? Epiglottis kan? Perasan tak? Okay, tapi dia glottis saja. Okay, glottis saja. Lepas tu dia ada paru-paru. Okay, ni rongga mulut lah. Rongga mulut. Okay, next. Okay, step yang pertama. Okay, kita ada video dia. Okay, lubang hidung akan dibuka. Okay, katak juga. Okay, katak ada hidung. Kan? Katak ada hidung. Okay, so pertama kali lubang hidung dia akan terbuka. Dia boleh buka tutup dia punya lubang hidung. Okay. Lubang hidung. So, katak akan buka lubang hidungnya dan dasar rongga mulut diturunkan. Okey, sebab itulah kalau awak tengok katak, dia akan mengelempungkan. Alah. Kenapalah cepat sangat. Ruang antara rongga mulut dan paru. Dan lubang hidung akan dibuka. Okey, katak juga mempunyai lubang hidung. So, katak akan buka lubang hidungnya dan dasar rongga mulut diturunkan. Okey, sebab itulah kalau awak tengok katak, dia akan mengelempung ke bawah dan merajak ke atas tu kan. So, rongga mulut tu dia akan turunkan ke bawah dan tekanan dalam rongga mulut akan berkurang menyebabkan. Nampak?
Okay. Dia bermain dengan tekanan juga. Sama macam kita punya apa? Sistem pernafasan. Menyedut nafas, menarik nafas, menghembus nafas. Okay. Ada juga dia punya ni. So dasar ni yang kan dia besar kan. Bila besar, maksudnya tekanan dalam apa? Dalam rongga itu akan berkurang. Sebab apa? Isi padu besar, tekanan kurang kan. So udara akan masuk melalui lubang hidung. Udara daripada luar akan masuk melalui lubang hidung kata. Okey, dan glotis pada waktu itu tertutup. Okey, seterusnya. Okey. Cepatnya. Okey, selepas itu terusnya tertutup. Okey, seterusnya. Okey, dan glotis. Okey, yang ni baru sampai mana ni? Sampai glotis tertutup. Okey, glotis tertutup maksudnya dia nak bagi ruang kepada paru-paru. Okey. So, awak kena tahu apa? Lubang hidung. Okey. Dasar ni. Lepas tu tekanan dalam rongga mulut berkurang. Tekanan berkurang dalam rongga mulut. Yang paling penting lah. Lepas tu udara akan ditolak masuk. Okey, ditolak masuk pun tak apa melalui lubang hidung. Okey, yang penting glotis kena tutup macam kita punya epiglottis supaya kita boleh bernafas. Okey, makan tak masuk tempat saluran makanan. Pada waktu itu tertutup. Okey, seterusnya. Okey, selepas itu apabila udara dah ada dalam rongga mulut, lubang hidung akan tertutup. Selepas itu dasar rongga mulut akan dinaikkan. So dasar rongga mulut akan dinaikkan. Macam manusia, diaphragm kita akan curve ke atas. Bila curve ke atas kan, ditolak ke atas maksudnya ruang dalam kita punya rongga itu dah sempit. Bila kecil ruang maksudnya tekanan akan jadi tinggi. Okey, selepas itu tekanan udara dalam rongga mulut akan bertambah dan memaksa glotis itu terbuka dan menyebabkan oksigen masuk ke dalam paru-paru dan berlakulah pertukaran gas. So tekanan udara dalam mulut bertambah. Okey. So glotis akan terbuka. Okey. So dalam ni bertambah. Dia tadi dia besar kan? Okey, dia ni dah besar. So maksudnya glotis tadi yang sebelum tadi besar, glotis akan tertutup. Bila glotis bila ruang ini dah kecil, tekanan dia tinggi. Bila tekanan dia tinggi, dia akan tolak udara masuk ke dalam paru. Macam tu. Okey, bila tekanan tinggi, so dia ada dua stage tau. Dekat diaphragm dia tempat lain. Diaphragm dia bukan dekat bawah paru-paru macam kita. Diaphragm dia dekat mana? Diafragma dia tu dekat sini. Okey. Nampak Bila besar tekanan dekat sini rendah. Bila rendah glotis tutup. Okey. Tapi bila kawasan ini kecil, tekanan dia tinggi. Okey, faham Bila tekanan dia tinggi, tapi tekanan kat sini tinggi, so dia boleh tolak glotis tu terbuka. Macam tu. Okey boleh Itu yang paling penting lah. Okey, itu yang paling penting. So oksigen masuk dalam paru. Okey. Okey, so pertukaran gas akan berlaku. Okey, boleh So next kita tengok. So macam itulah katak bernafas melalui paru-paru. Okey. So kalau kulit lembap, macam mana pula katak bernafas melalui kulit luar yang lembap? Okey, jom kita tengok. Nipis dan telap kepada gas. Okey, ni ciri-ciri kulit katak. Kulit katak nipis lepas tu telap kepada gas. Telap tu maksudnya apa? Dia boleh gas melalui suka-suka hati dia, nampak ni? Okey? Suka-suka hati dia nak keluar masuk. Okey, bukan melalui lubang ni ke? Tak. Ini bukan lubang untuk oksigen, tidak. Dia punya kulit tu terus. Okey, so lepas tu dia sangat mudah untuk keluar masuk udara. Bukan dekat sini tau, yang ni tempat lain. Ini kelenjar racun, yang ni kelenjar mukus. Okey, so
okey, ada kelenjar mukus, ada kelenjar racun di situ. So kulit katak sangat nipis dan telap kepada gas. Okey, sebab itulah dia telap kepada gas kerana kulit luar katak ni lembap dan berair. Okey, lembap yang berair tu apa? Yang ni lah, kelenjar mukus ni yang memberikan kelembapan. Ni lah. Okey. Okey, sentiasa lembap kerana diselaputi oleh mukus iaitu bendalih ataupun macam ingus lah. Okey, sebab adanya kelenjar mukus di situ. Okey, memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Okey, kenapa nak kena lembap? Okey, awak pun dah tahu dulu kenapa kita kena ada mukus dekat dalam hidung, nak kena ada kelembapan supaya boleh larut. Okey. Okey, bahan kimia dalam dalam udara ataupun molekul-molekul udara boleh larut dan meresap. Bukannya menyerap. Meresap resap. Ingat resap. Okey, bukan absorb. Absorb lain. Okey, diffuse lain. Dia perkataan absorb tu jangan guna. Menyerap jangan guna. Meresap. Okey. Okey, sebab itulah kulitnya sentiasa diselaputi oleh mukus supaya mudah untuk gas respirasi iaitu oksigen ataupun karbon dioksida menyerap masuk keluar. Okey, masuk dan keluar. Alright. Di bawah kulit terdapat jaringan kapilari yang padat. Okey. So dekat bawah kulit dia ada kapilari ini. Nampak dia lebih simple, betul tak? Lebih simple. Tak perlu alveolus pun sebenarnya. Okey, tapi dia ada ciri-ciri adaptasi apa tadi? Ada mucus, okey, kulit lembab, macam tu lah. Sama macam kapilari, macam alveolus tapi dia guna kulit je sekarang. Macam tu. Okay. Kapilari darah lah, ada yang beroksigen, ada yang terbiak oksigen. Maknanya darah yang ada oksigen dan ada darah yang kurang oksigen. Okey, kalau kat sini kapilari yang beroksigen tu warna merah, kapilari terbiak oksigen yang kurang oksigen tu warna biru. Okey, dan di bawah kulit katak ni sebab banyaknya kapilari darah ni, dia boleh meningkatkan kadar resapan gas antara kulit dengan... Okey, macam biasalah, kapilari kena ada jaringan kapilari yang banyak. Sama macam alveolus kita. Okey, sama macam alveolus kita. Kapilari darah. So macam itulah respirasi katak menggunakan kulit luar lembab. Sebab itulah katak ni biasanya berada di kawasan yang lembab dan berair. Okey, di sungai, di pair dan sebagainya. Alright, dalam longkang kan. Kat bilik air. Betul tak? Dia tak duduk dekat dapur yang panas tak. Okey, dia mesti duduk dekat kawasan yang lembab. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada, okey macam tu lah, okey, oksigen akan menyerap masuk dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui proses resapan menerusi kulit luar lembab. Okey, so janganlah. Jangan kacau mami. Biar mami yang pulakkan. Okey, so next. Okey, yang ni dah cerita tadi. Okey, ni secara dalam buku lah. Okey, dalam paru-paru tadi ada salur darah. Okey, kapilari darah. Okey, paru-paru kapilari darah. So kat paru-paru tu pun ada kapilari darah. Tapi cuma dia tak ada alveolus lah macam kita. Okey, dia tak ada alveolus macam kita. Okey. So, next kita nak tengok apa? Okey, dah habis pasal katak. Okey, dah habis pasal katak. Kita nak tengok insang pula. Okey. So, apa dia insang? Okey. So, insang ni, okey, bilangan filamen lamela yang banyak. Okey. Apa je filamen, apa je lamela. Okey, nanti kita tengok dia punya gambar rajah. Okey, dalam buku teks pun ada. Okey. So, filamen dan lamela yang banyak ini menghasilkan luas permukaan yang besar. Nampak? Luas permukaan yang besar. Tadi kita cakap pasal apa? Dia lembab. Betul tak? Dia berkulit lembab. Okey. So, kalau yang lepas tu dia ada kapilari yang banyak. Sama macam manusia, betul tak? Lebih kurang sama. Okey, cuma dia punya organ itu berlainan. Okey, yang ni ada insang. Okey, insang dia ada filamen, dia ada lamela. Apa filamen, apa lamela? Sekejap lagi kita tengok. Okey. Okey, so yang ini dia cerita dia. Okey. So, yang ini adalah gambar rajah ikan punya insang. Okay. So, dia kenapa ikan hidup dalam air? Okey, insang dikelilingi oleh air sebab apa? Sebab gas respirasi lebih mudah untuk melarut dan meresap di dalam air, di dalam insang.
Okey, nampak ni lamela. Lamela ni dia kejap cik tengok ada tak gambar. Gambar yang lebih ni. Tak ada lah pula. Okey. Okey, filamen yang halus. Filamen yang mana? Filamen yang ini. Yang apa? Filamen yang banyak merupakan, okey, ini filamen. Sekeping. Yang ini lamela. Filamen dia banyak kan? Okey. So dia lamela, lamela yang keping-keping. Okey, yang keping-keping. Nampak ni? Ni dia punya ikan mempunyai membran filamen yang nipis untuk meresap gas sirkulasi. Filamen ni keliling air untuk memudahkan, sama benda tu lah. Ini gambar dia. Okey, ni filamen. Okey, ni filamen. Nampak? Dia yang satu-satu tu adalah filamen, yang keping-keping tu adalah apa? Lamela. Itu ikan punya ciri-ciri. Okey, so siapa yang ada membran yang nipis tu? Filamen. Okey, dia memudahkan resapan gas respirasi. Okey, so filamen mempunyai banyak kapilari darah. Dekat filamen yang banyak kapilari darah. Okey, so filamen dikelilingi air bagi memudahkan lagi proses larut. Larut. Adik jangan kacau mami boleh tak? Ada. Tolonglah please. Tapi apa nak pergi anak itu? Janganlah kacau mami. Mami nak ajar kan? Filamen okey. Sorry Okey, lepas nampak ni. Tetap ada kapilari darah. Okey, tetap ada kapilari darah. Okey. So, jom kita tengok apa yang dicakap kat sini. Kepekatan oksigen dalam air adalah lebih tinggi. Okey, daripada kepekatan oksigen dalam darah. So, oksigen daripada dalam air tu akan meresap masuk dalam filamen. So, filamen ni bawah filamen ada kapilari. Okey. So, dia akan meresap pula masuk ke dalam kapilari. So, nampak tak dia banyak ni. Dia banyak. Okey. So, bila banyak tu, banyaklah luar permukaan dia kan? Betul tak? Okey. So, jom kita tengok trakea. Okey. Apa dia trakea pula? Respirasi yang menggunakan trakea. Sistem trakea ni ialah sistem respirasi bagi serangga terdiri daripada tiup udara yang dikenali sebagai trakea. Contohnya belalang dengan yang ni lebah ni. Lebah pada boleh. Okey, belalang boleh. Apalah yang serangga? Okey, yang serangga. Belalang dengan lebah, belalang ni sebelah kiri, lebah sebelah kanan. Okey, so trakea di mana? Okey, trakea itu di tengah, di tengah badan. Kita pergi pula kepada sistem respirasi. Trakea ni daripada tiup udara yang dikenali sebagai trakea. Tiup udara dia adalah tiup udara. Dan trakea ni untuk serangga sahaja. Okey, tak ada dekat tempat lain. Okey, serangga sahaja. Okay, contohnya belalang dengan yang ni lebah ni. Okey, belalang dengan lebah, belalang ni sebelah kiri, lebah sebelah kanan. Okey, so trakea di mana? Okey, trakea itu di tengah, di tengah badannya ada kantung udara. Kantung udara ni membolehkan dia terbang ataupun memudahkan meningkatkan pertukaran gas antara badan dan gas respirasi. Selepas itu ada spiracle iaitu liang pernafasan. So kita akan pergi satu persatu macam mana fungsi dan mekanismenya. Okey, spiracle ialah liang pernafasan di mana tempat udara masuk dan keluar. Maknanya udara yang ada oksigen akan masuk, selepas itu berlaku respirasi sel dan karbon dioksida pun akan keluar melalui. Okey, nampak ni spiracle yang ini. Yang dia ada liang tau. Tu banyaklah lubang hidung ni, contohlah. Okey, dia macam lubang hidung lah kan, tapi dia tak panggil lubang hidung, dia panggil spiracle. Okey, spiracle. Terus pergi trakea. Dia macam lubang hidung. Okey. Tapi terus pergi trakea. Dan trakea tu pula dia macam terowong lah. Dia macam terowong. Okey, terowong terus masuk dalam kantung udara. Di situlah berlakunya pertukaran gas. Spiracle iaitu liang pernafasan. Okey, so spiracle ni ialah itu ulang ayat yang sama. Jadi spiracle ni dikawal oleh satu yang dinamakan sebagai injap. Dia mengawal pembukaan dan
Allah, cikgu asyik tertekan saja. Okay. Ya. Tak boleh masuk lah. Okey, kantung. Okey, tadi dia cakap apa? Spiracle ni, dia macam ada lubang hidung kan? Tapi dia bukan terbuka dia macam tu. Dia ada injap. Okey, injap tu macam, okey, ada satu lorong, ada satu lorong. So dia ada macam pintu lah. So boleh masuk. Tapi gas tu tak boleh keluar macam tu. Okey, so dia ada injap untuk buka tutup lubang liang pernafasan spiracle. Kantong udara pula meningkatkan kadar pertukaran gas. So dia banyaklah kantung-kantung udara, okey, untuk proses respirasi dalam tisu. Cara meningkatkan kadar pertukaran gas respirasi Dia macam alveolus tapi dia tak panggil alveolus. Dia panggil apa? Tengok dalam sikit Kantung udara. Di dalam trakea, dalam badan dia. So tu ialah trakea, di situ ialah spiracle, tempat udara masuk dan keluar. Okey, trakea terbahagi kepada cabang-cabang yang halus kita panggil sebagai trakeol. So sifat trakeol ni ialah dinding nipis dan lembab. Okey, nampak Kita ada trakea, trakeol. Kalau manusia, trakea, bronchus, bronchiol. Dia ada banyak lagi step dia. Okey, tapi untuk serangga, trakea, trakeol. Okey, trakeol ni pula dia dinding-dinding ni nipis. Dia macam alveolus. Dia dinding-dinding yang nipis. Okey, untuk apa? Meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Okey. Bilangan trakeol yang banyak menghasilkan luas permukaan besar untuk memudahkan pertukaran gas melalui resapan terus masuk ke dalam sel badan serangga. So, nampak? Allah lagi, sorry. Kenapa lah? Okey, so yang tadi trakeol yang banyak tadi, okey, dia memudahkan lagi, dia mengefisienkan lagi proses resapan. Banyak sikit lah awak kena belajar ni. Melalui spiracle dikawal oleh injap. Okey, so tu ialah spiracle lah. Okey, spiracle tadi Okey, setelah kita pergi pula kepada sistem respirator. Okey, okey, ni settle Kita ada trakea. Lepas tu pergi kepada trakeol. Trakeol dia akan pergi ke kita punya sel-sel. Okey, dia punya sel-sel badan. Okey, ingat Boleh faham kan? Okey, spiracle, trakea, trakeol. Okey, spiracle, trakea, trakeol. Alright. Jom kita tengok penerangan sikit. Okey, secara terus. Nampak Nampak terbalik kan. Okey. Trakeol menyalurkan oksigen secara terus ke dalam sel. Okay. Lepas tu apa ciri-ciri dia? Berdinding nipis lagi, lembab lagi, semua sama. Lebih kurang. Okay. Sebab tu kalau kita penyek-penyek kan serangga pun dia macam ada berdali kan. Itulah dia. Dia memang dalam badan kita memang kena ada bendali. Okay. So bilangan trakeol yang banyak, luas permukaan yang tinggi. So sama tak macam manusia? Manusia alveolus nipis. Yang dia ni trakeol nipis. Alveolus kita lembab. Dia trakeol lembab. Bilangan trakeol dia banyak, alveolus kita banyak. Nampak kan? Okey, persamaan kita. Okey, tapi struktur dia berbeza. Dia guna trakea, kita guna paru-paru dan alveolus. Paru-paru. Okey, nampak ni Okey, so pertukaran gas berlaku, nampak? Okey, ini spiracle masuk, dia pergi trakeol, terus pergi pada sel otot ni. Bolehlah bergerak. Okey. Okey. Ni satu informasi yang best. Okey, ikan belacak. Ikan ni dia boleh hidup dekat darat. Okey. Ikan belacak ni boleh hidup dekat darat. So dia dikelaskan sebagai ikan amfibia. Dia ikan tapi dia amfibia juga. Okey. So dia boleh bernafas menggunakan insang untuk dalam air. Kulit luar lembab dekat luar. Dekat darat. Tapi dia tak ada paru-paru lah. Cuma dia boleh bernafas dekat luar dengan menggunakan kulit luar yang macam katak. Ini adalah ikan belacak.
Bukan belacan, belacak. Sibuklah dia ni. Okay. So ini sistem adaptasi dan keupayaan respirasi dalam untuk kita. Okay, kita balik-balik pada manusia. Okay. Adaptasi dan keupayaan sistem respirasi dalam pelbagai keadaan untuk manusia. Okay. So, kalau kita pergi tempat yang tinggi, altitude yang berbeza. Altitude berbeza ni maksudnya ketinggian yang berbeza. Okay. Kalau kita aktiviti sukan, kalau kita ada penyakit anemia, okay, so nak buat macam mana? Okay, nak buat macam mana untuk meningkatkan keupayaan kita bernafas. Okay, bernafas. Okay, contoh Okay. So tadi ada 3 ni, boleh ambil. Okay, so siapa yang nak salin tu boleh ambil. Ada 3 adaptasi. Buat sketch dulu apa-apa. Awak nak sketch dulu. Okay. 3 benda ni. Okay, lepas tu buat notes bawah dia tu. Okay, kan saya suka suruh awak buat nota 1 page. 1 page, senang-senang kan. Okay, kita habiskan buku cepat. Okay. Ini untuk awak. Okay, kalau awak tak nak buat nota, cikgu tak marah. Tetapi, kena tahulah jawab soalan. Okay. Kalau habis nanti mana nak refer. Kadang-kadang benda ni tak ada dalam buku dalam bentuk ini. Okay, dalam bentuk ini tak ada. Sekejap, cikgu tengok. Kalau ada, alhamdulillah kan. Wow. Banyak. Diamlah adik. Adik ni mami hantar pergi sekolah nanti. Jangan bagi mami marah. Tak ada. Kan? Tak ada. So adaptasi sistem respirasi ni memang cikgu dapat daripada satu YouTube ni, cikgu Taufik ni, cikgu ambil. Kalau nak ikut dia punya video tadi laju sangat kan. Okay, so cikgu tak sempat nak explain ke awak. Sebab dia explain ikut slide. Okay, dia explain ikut slide. Kalau cikgu explain, cikgu boleh tunjuk satu-satu. So cikgu snap, okay, cikgu copy, snap, screenshot macam tu. Okay, untuk ambil dia punya slide ni bagus. Cikgu suka. Sebab dia more to nota yang bergambar, lepas tu dia simple, bukan macam dalam buku teks kan. Dalam buku teks kan penuh nak kena baca kan. Okay, nak kena baca and then keluarkan. Kalau dari sini dah siap-siap dah, okay, dia tolong kita bahagikan. Okay, bahagikan. Okay, ni dalam ni dah tak ada dalam textbook. Okay. Aduh. Adaptasinya, baca arti atlet, aktiviti sukan, penyakit anemia. Nampak? Okey, ini sebenarnya dalam bahagian aktiviti 2.6. Muka surat 66 dalam buku teks. Memang dia tak bagi pun. Cuma kita yang kena bincangkan. So, kita terus bincang kat sini, cikgu bagi jawapan. Sebab apa? Bila ada dalam textbook, maksudnya boleh ditanya lah. Okey, boleh ditanya. Walaupun soalan perbincangan kat sini. Walaupun soalan perbincangan. Okay, so next. Okay, kita tengok pada attitude yang berbeza. Apa adaptasi kita? Macam mana kita nak sesuaikan diri bila kita pergi Gunung Everest? Tak sama. Tak sama. Tekanan di sana lain. Sebab berbeza ketinggian. Udara dia dah sejuk, lembap. Okay, kelembapan dia sangat tinggi. Okay, so apa yang kita kena buat? Okay, so yang pertama, kalau altitude yang berbeza, semakin tinggi kepada semakin tinggi, maksudnya kepekatan oksigen semakin berkurang. Nampak tak? Oksigen dekat atas gunung ni, contohnya Gunung Everest ke apa, okay, oksigen berkurang. Okay, so apa yang kita kena buat? Okay, kita kena selalu tarik nafas lah. Kadar respirasi kita semakin meningkat. Sebab apa? Kita nak mencari oksigen tu masuk cepat. Okay, untuk menampung bekalan oksigen kita, okay, so kita akan lebih kerap bernafas di atas sana. So orang-orang yang berada dekat atas gunung, nafasnya lebih cepat. Kalau kita macam relax je, betul tak? Berapa second kita baru boleh tarik nafas? Kan? Cuba fikir. Dalam 4 second kan? 1, 2, 3, 4, 5, 4. Dalam 4 second, dalam 3 second. Tapi mungkin kat sana lagi cepat.
Supaya kita boleh meningkatkan kadar oksigen masuk dengan lebih banyak. Okay, so ini kalau berada di tempat yang tinggi. Okay, di atas sea level apa? Di atas aras laut. Kalau di bawah aras laut mana boleh bernafas awak kita. Okay, kita kena pakai tong oksigen. Okay, so di atas, sebab tu dia kata okay, lebih tinggi daripada aras laut. Semakin tinggi oksigen semakin berkurang. Okay, so apa dia punya adaptasi? Lebih kerap bernafas. Itu dia punya masa adaptasi tu. Okay, apa dia adaptasi kita bila pergi tempat tinggi? Nak jawab macam mana? Lebih kerap bernafas. Okay. Next. Okay, kalau aktiviti sukan. Okay, kalau aktiviti sukan, okay, kita banyak tenaga yang diperlukan. Terutama jogging ke apa ke semua. Betul tak? Lebih banyak tenaga. Tenaga ni datang daripada mana? Proses respirasi. Betul tak? Yang cikgu dah bagi tahu hari tu. Glukosa tambah oksigen menghasilkan apa? Tenaga, karbon dioksida dan wap air. So, tenaga itulah yang kita guna. Karbon dioksida kita buang dengan wap air. Nampak Okay. So, bila kita bersukan, banyak pergerakan kita. Tenaga guna kan? So, tenaga guna banyak. So, macam mana kita nak mencepatkan tenaga tu, nak menggantikan tenaga yang kita dah gunakan tu? Okay, so memerlukan oksigen. So, kadar respirasi kita akan meningkat sewaktu bersenam. Okay, so kita perlukan oksigen banyak. So, untuk menampung keperluan tenaga, jantung akan berdegup laju. Jantung kita akan berdegup laju untuk mengepam darah beroksigen. Okay, so nampak yang ni adaptasi ke waktu bersenam. Melakukan aktiviti, kerja yang lasak. Contoh, okay, kerja yang lasak. Okay, so dia akan berdegup laju. Nak faham Adaptasi orang untuk aktiviti bersukan. Macam orang macam kita. Berdegup laju. Tetapi ada tetapi dia extra ordinary. Orang kata yang special. Orang yang atlet, okay, orang atlet, okay, dia punya degupan nadi, okay, ataupun jantung, okay, waktu bersenam lebih rendah daripada orang-orang macam kita ni yang bukan atlet. Walaupun dia bersenam, okay, tapi degupan jantung dia macam biasa je. Kalau dia dalam keadaan macam biasa, tetap relax juga. Macam tu. Sebab apa? Sebab dia dah ada jantung yang kuat dan tebal. Okay, daripada aktiviti dia tu, yang atlet ni, dia sentiasa bersenam, jantung dia tu dah kenyal tau, dah tebal, otot dia dah bagus, hebat. So, pump sikit pun dah pergi dah darah satu badan. Macam tu. So, selalunya orang yang atlet ni, okay, jangan bandingkan diri kita dengan atlet. Jangan. So, kalau nak bandingkan diri kita waktu melakukan aktiviti dengan orang yang bukan atlet lah, yang biasa je macam kita. Okey, boleh So, apa adaptasi sewaktu bersenam? Degupan jantung akan menjadi lebih laju. Untuk apa? Untuk pam darah dengan lebih laju. Itu adaptasi. Okey, adaptasi untuk bersenam. Okey, bersenam. Okey, boleh Okey, yang ketiga tu kan? Betul tak? Ni kita ada yang nombor 3. Okay. Yang ketiga, next. Adaptasi kalau kita ada penyakit anemia sel sabit. Okay, anemia ni sebenarnya kurang oksigen dalam darah. Itu anemia. Okay, so bentuk sel darah seperti sabit. Okey, bentuk sel darah manusia sebenarnya, sel darah merah, dia macam ni. Lepas tu dia macam melengkung sikit tau. Dia macam ada piring. Ni macam ni. Ada yang gambar kan. Ada macam tu sebenarnya. Tetapi, dalam kes ini, penyakit anemia ni, sel sabit ni bentuk dia macam sabit. Dah tak macam piring tu. Dia macam tu pula.
Okay, dia macam bentuk sabit. Okay, so hemoglobin tidak dapat mengangkut oksigen dengan baik. Sebab apa? Dia dah tinggal separuh kan? Dia dah tinggal separuh. So badan akan kekurangan oksigen. Okay, so apa dia? Sel respirasi dia akan terjejas, tenaga akan berkurang. Okay, so kadar respirasi dia akan meningkat. Okay, akan meningkat. Okay, so apa yang kita nak apa daripada sini, okay, penyakit anemia ni, okay, kita kena mengelakkan dia daripada salur darah tersumbat membentuk, sekejap, boleh menyebabkan salur darah tersumbat kerana bentuk sel darah sabit. Okay, so macam mana kita nak mengelakkan dia? Okay, so kita kena, yang ni memang sel darah ni adalah genetik lah. Okay, genetik. Okay, so penyakit ini dapat daripada apabila bentuk sel darah merah kita berbentuk sabit. Bila dia berbentuk sabit, kesan dia boleh apa? Mentersumbatkan. Okey, membuatkan salur darah mentersumbatkan. Oh, kalau dengar cikgu bahasa Melayu marah. Okey, salur darah tersumbat. Okey, boleh Okey, so ini bukan macam adaptasi sebenarnya, ini adalah kesan. Kesan daripada kalau penyakit anemia. Okey, so bukan adaptasi sangat. Okey, kesan. Okey. Okey, ini soalan-soalan yang berada di dalam buku. Cikgu ni cakap. Soalan praktis formatif 2.4. Okey, so boleh tulis kat awak punya textbook tu dalam dengan pensel jangan guna dengan pen. Okey, so mengapakah sistem peredaran serangga, ni soalan kebat tu, soalan yang ada otak tu. Mengapakah sistem peredaran serangga tidak terlibat dalam mekanisme respirasi serangga? Sistem peredaran, okey, dengan respirasi tak sama. Okey, so sel badan serangga mempunyai hubungan terus dengan permukaan trakeul. Oksigen dan karbon dioksida akan meresap secara terus. So dia tidak ada sistem peredaran, tak ada. Okey, sebab dia terus direct pergi pada sel daripada trakea. Macam tu. Okey, meresap secara terus. Okey, apakah kepentingan senaman dalam mengekalkan respirasi yang sihat? Apakah kepentingan dia? Kita bersenam. Okey, kita bersenam tu penting. Tak adalah badan kita tu relax aja. So kita punya tak ada perubahan. Okey, tak ada perubahan. Kadar pengangkutan oksigen dalam sel badan, okey, apabila bersenam, kadar respirasi meningkat. Okay. Bila meningkat, kadar pengangkutan oksigen, okay, lebih bagus. So lajulah sikit daripada keadaan kita yang biasa ni, relax je macam tu. So bila kita bersenam, kita akan membuatkan badan kita, okay, dapat oksigen lebih banyak. Cepat. Dan karbon dioksida akan dikeluarkan dengan lebih cepat. Okay, so kadang-kadang kita perlu bersenam untuk meningkatkan, okay, kita punya kekuatan jantung, yang pentingnya kan. Okay, so ini adalah kenapa senaman tu penting. Okay, kenapa senaman itu penting. Okay, saya rasa ni yang tadilah gambar tadi. Okay, dah habis. Yay! Okay, so okay, untuk hari ini, okay, dah habis Okay, untuk hari ini kita dah tamat topik dah untuk respirasi adaptasi. Okay, so nanti naik sekolah kita akan masuk tumbuhan pula. Okay, tumbuhan pula. Okay, kejap cikgu jangan ni dulu. Cikgu nak ambil attendance. Cikgu nak scan attendance. Lepas ni, okay, kita ada masa sampai 12.30 kan. So, cikgu macam biasa cikgu akan bagi kejap mana. Jangan keluar dulu 20, tolak cikgu 27 orang lagi.
Mana lagi 10 orang? Semuanya tak datang. Sekejap Bye. Belum lagi bye. Dia pula yang pandai-pandai bye. Apa je lah. Okay. Okay, so nanti kejap lagi cikgu post soalan untuk topik ni dalam apa? Dalam Telegram. Dan jangan lupa siapkan modul. Modul awak dah ada, isi modul tu. Okay, kalau extra, okay, lagi bagus buat nota. So cikgu akan bagi markah PBD dia. Siapa nak markah PBD upgrade, okay, cikgu akan bagi yang buat nota lah. Okay, yang buat nota, lagi cikgu akan bagi upgrade dia punya markah PBD. Okay, boleh Okay, so okay, sekian untuk hari ni. Okay, terima kasih semua dapat join. So lepas ni tolong terus jawab soalan dalam Telegram. Jangan tunggu-tunggu. Okay, nanti lupa. Okay, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay. Bye, Mom. Bye.